Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 21 November 23, 7 Jumadal Ula 1445, kita dapat teruskan pengajian kita di Masjid Sultan Muhammad II Teliput dalam sisi membaca kitab Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti. Nama kitab kita ni Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti. Bagi jemaah yang ada kitab, kita sudah masuk ke bab yang kelima. Tajuk dia, di mana Allah di hati kita. Tanya ni bukan maknanya nak cari Allah di mana. Maksudnya bagaimana hati kita tu takut pada Allah Azza wa Jalla ataupun tak rasa apa-apa setelah kita melakukan ketaatan atau terjebak dengan mungkar dan maksiat. Wal-iyaz billah. Jadi para jemaah sekalian, tajuk yang kita bincang ini lebih kepada dia panggil al-muraqabah. Muraqabatullah, merasai kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Kita duduk ni di bawah pemerhatian Allah. Kalau akidah keimanan ini mantap dalam hati kita, kita tidak akan malas untuk melakukan ibadat dan kita tidak akan berani untuk melakukan maksiat. Tapi kalau dua sifat muraqabah ni tidak melekat dalam hati, maka kita jadi sekali berani, sekali malas. Dalam muka surat, tuan-tuan yang ada kitab, tengok muka surat 113. Muka surat 113 diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar bahawa pada suatu hari beliau berjalan bersama dengan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab dari Madinah menuju ke Mekah. Ini cerita ibrah dan motivasi. Di tengah perjalanan mereka berjumpa dengan seorang pengembala yang sedang turun dari tempat pengembalaan dengan kambing-kambingnya yang banyak. Jadi, budak ni bawa kambing dia. Khalifah ingin menguji sifat amanah si pengembala tersebut. Lalu dia berkata, "Wahai pengembala, jualah kepadaku seekor anak kambing dari ternakan ini. Bui aku seekor kambing ni." Maka jawab di budak ni, pengembala tadi kata apa? "Aku ini hanya seorang budak, hamba saya. Saya bukan tokek. Saya kerja jaga kambingnya, tuan. Macam mana mau jual kambing?" Khalifah berkata lagi, "Katakan saja pada tuanmu, anak kambing itu telah dimakan oleh serigala." Kita nak tes keimanan. Jawab si pengembala, "Kalau begitu, ainallah, di mana Allah?" Jawapannya mantap. Jawapan daripada seorang yang punya keimanan dalam hati dan dalam dada. Jawapan anak muda yang ringkas tersebut meremangkan bulu roma dan menyebabkan air mata Khalifah menitis. Kemudian beliau telah membeli budak pengembala itu dan memerdekakannya. Maknanya inilah orang yang kita cari, iaitulah orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla walaupun duduk di tengah padang pasir. Kisah yang kedua, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi terkenal dengan kegiatannya meronda pada malam hari di sekitar Madinah di bawah kekuasaannya. Dia berjalan tengok
Pada suatu malam beliau mendengar dialog antara seorang anak perempuan dengan ibunya, seorang penjual susu yang miskin. Anak dengan mak cakap. Kata ibu, wahai anakku, segeralah kita tambah air dalam susu ini supaya terlihat banyak sebelum terbit matahari. Mana malam ni kita kena proses susu campur air. Anaknya menjawab, kita tak boleh buat demikian ibu. Mana boleh macam tu. Amir Mukminin pasti melarang dan akan menghukum kita jika berbuat demikian. Si ibu masih mendesak, tidak mengapa nak. Amir Mukminin tidak akan tahu, lebih-lebih lagi pada malam gelap gini, mana dia tahu. Balas si anak, mungkin ibu benar, tapi jika Amir Mukminin tidak tahu, Rabbu, Tuhan pada Amir Mukminin tetap tahu. Ini jawapan anak gadis yang patut dicari untuk dijadikan menantu. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendengar dialog tersebut, kemudian telah menangis. Betapa mulianya hati anak gadis itu. Ketika pulang ke rumah, Umar menyuruh anak laki-lakinya Asim berkahwin dengan wanita tersebut. Kata Sayyidina Umar, semoga lahir dari keturunan gadis ini bakal pemimpin Islam yang hebat kelak dan akan memimpin orang-orang Arab dan Ajam. Para jemaah sekalian, kedua-dua peristiwa ini adalah contoh yang terbaik yang boleh dijadikan teladan buat kita, kerana mereka ini adalah modal insan yang hebat, hasil dari didikan agama yang kuat. Mereka bukan sekadar beriman kepada Allah, tapi memiliki ihsan, dia panggil sifat muraqabah, dengan merasai Allah SWT sentiasa bersama di mana mereka berada. Ini yang kita kena belajar ni para jemaah sekalian, bagaimana kita nak pasak dalam hati kita, dalam hati anak-anak kita, cucu-cicit kita, supaya sentiasa ingat pada Allah dan menghayati sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah sifat Allah, bila kita belajar, Allah Ta'ala mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Jadi sifat ini bukan untuk dihafal semata-mata, tapi sifat ini untuk dihayati dan diamalkan, dilekatkan dalam hati, supaya kita tidak berani nak buat maksiat. Kalau kita nak bercakap benda tak baik, Allah dengar. Nak buat benda tak baik, Allah lihat. Malah nak buat ibadat, Tuhan tahu apa yang ada pada kita, kalaulah sifat ini terpasak dalam hati. Kerana itu kita mengatakan bahawa sifat Allah bukan untuk dipolemik, untuk diperdebatkan, tapi sifat Allah untuk dihayati dan dikenali. Begitu juga dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah. Jadi para jemaah sekalian, betapa pentingnya rasa muraqabah, rasa diri diperhati, diawasi dan ditilik oleh Allah Azza wa Jalla. Muraqabah dari segi istilahnya adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh seorang bahawa Allah SWT sentiasa mengawasinya, melihatnya, mendengarnya dan mengetahui segala apapun yang dilakukannya dalam setiap waktu, setiap saat, setiap nafas atau setiap kedipan mata, semuanya di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Maka rasa muraqabah, rasa kita diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla, adalah sifat jiwa seorang mukmin yang benar. Dia sentiasa merasai dan yakin sepenuh hati bahawa Allah SWT sentiasa mengawasi segala perjalanan hidupnya, memerhati gerak-gerinya, perasaannya, bisikan hatinya, sama ada ketika dia berseorangan ataupun ketika dia bersama dengan orang lain. Kerana itu dia malu untuk melakukan sesuatu yang melanggar syariat Allah, yang boleh membawanya bergelumang dengan dosa. Manakala kita ada sifat ni, kita tak berani nak buat maksiat. Kenapa tak berani buat maksiat? Sebab kita tahu Allah tengok. Sekarang ni kita tahu sifat Allah, tapi bila kita nak terjebak dengan benda tak baik, macam tak tahu. Allahu Akbar. Ini kita nak belajar
menjadi manusia yang duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Jadi mengapa pentingnya muraqabah dalam diri kita? Yang pertama, kerana muraqabah melahirkan sikap ihsan pada jiwa seseorang. Ihsan itu, apa dia sifat ihsan? Tengok hadis di bawah. Dan ihsan pula merupakan darjat yang tinggi di sisi Allah. Ketika malaikat Jibril alaihissalam mengunjungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada baginda sallallahu mengenai Islam, iman dan ihsan. Dan muraqabah itu adalah suatu jalan yang sangat berkaitan dengan ihsan. Malaikat Jibril tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah kepadaku apa itu ihsan. Malaikat tanya, ihsan itu apa? Maka Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika memang kamu tidak dapat melihatnya, maka sungguhnya dia melihat kamu. Jadi salah satu daripadanya, kalau kita boleh tinggi darjat, kita terasa kita tengok Allah, terasa kita tak boleh tengok Allah atas dunia ni, insya-Allah kita akan tengok Allah di akhirat. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kita keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga layak kita untuk masuk dalam kumpulan wujuhum yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, muka yang bercahaya pada hari kiamat, mereka akan memandang kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami dari kalangan mereka itu. Hadis ini riwayat Imam Muslim, hadis anta'budallah. Ada dua makam dalam ihsan. Yang tertinggi adalah ketika mana kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, itu paling tinggi. Kalau tak boleh, makam yang tertinggi, kita ambil makam atau peringkat yang kedua dalam ihsan, iaitu sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi yang telah kita baca tadi, wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tak boleh lihat, tak boleh rasa nak tengok Allah, Allah tengok kamu. Yang ni semua kita akan menjiwai. Sebab yang kedua, kepentingan yang kedua, muraqabah menjadikan seorang sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada, sedangkan ketakwaan tidak akan lahir tanpa adanya muraqabah. Sebab takwa ni kita takut pada Allah. Macam mana kita takut? Kecuali kita rasa Allah tengok kita, Allah tahu kita punya kedudukan, baru kita rasa tak boleh main-main ni. Ana buat analogi mudah lah untuk tuan-tuan faham. Zaman kita hari ni, apa dia muraqabah? Nyawaknya CCTV. Kita tak banding Allah Ta'ala dengan CCTV. Maknanya kita hari ni bila ada CCTV, nak cakap pun tak berani. Jangan cakap CCTV tu, nanti orang tahu kita punya rahsia, orang tahu kita punya cakapan, orang tahu. Jangan main-main. Allahu Akbar. CCTV ni ada hak canggih, ada tak canggih. Ni masing-masing ada ni. Orang pakat pasal belakang CCTV di rumah dah, dia boleh tengok dengan telefon, duduk mana-mana tengok. Orang mari rumah dia, dia boleh tegur kawan tu, mau cari siapa, terkejut. Jangan main. Anak kata CCTV ni betul-betul nak ajar kita sifat muraqabah. Kalau CCTV kita ni power tinggi, insya-Allah kita tak akan buat maksiat. Sebab macam mana nak buat maksiat? Allah tengok. Fa innahu yarak. Macam mana nak buat maksiat? Tapi kalau bateri lemah, beli hak pakai solar, kena mesti hujan, tak apa pun lekat. Nauzubillah. Sebab itulah mengapa ada kalanya fikiran hati kita sering bertanya, Allah berada di mana? Jadi maksud ia tanya, di mana kedudukan Allah dalam hati kita, sehingga kita berani buat langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Kerana hati ketika itu sedang berani untuk melakukan dosa dan maksiat dan meninggalkan ketakwaan, seolah-olah kita terlupa bahawa Allah SWT yang bersifat dengan segala sifat yang maha sempurna,
dan kita telah diajar daripada sejak kecil lagi, di antara sifat-sifat Allah ialah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, dan segala sifat yang baik-baik yang layak bagi Allah kita telah diajar. Kalau kita ngaji di pondok, masyhur kisah tok guru nak test kepahaman anak murid tentang akidah ni dengan sembelih ayam. Soholah cerita ni. Kalau orang ngaji pondok jumpa tok guru dah habis khatam kitab ngaji akidah ni, dia kata semua murid ambil pisau, ambil ayam ni pergi sembelih tempat yang tidak ditengok oleh sesiapa. Lepas tu boleh ambil ayam tu, boleh masak, boleh makan. Ada orang pergi sekejap ya, nyau bunyi mari dah. Tak ada orang tengok, beres. Seorang mari, dua mari, seorang lagi tak mari, lama tunggu tak mari. Tok guru kata, hai, dia ni mari sekali dengan gula ayat, dah nampak pasal. Orang lain mari belakang, dia tak mari lagi. Mari peluh. Tok guru kata, pergi ke mana? Ayat duduk kiok buah tiok, tak sembelih lagi. Dia kata, tuan guru, syarat yang tuan guru beri ni tak boleh sembelih ayat mana-mana. Saya pergi belakang bukit, ada yang tengok. Pergi naik bukit, naik, semua tengok. Siapa tengok? Allah. Kaunuhu basiran, yang melihat sentiasa. Jadi tak boleh saya nak sembelih. Tok guru kata, alhamdulillah, dalam ramai-ramai anak murid aku ni seorang yang betul-betul faham sifat Allah Ta'ala. Nak kata mana? Nampak analogi tu simple, tapi kesan daripada kepahaman kita tu lagu mana? Ini masalah. Pasal itulah kadang-kadang kita mengaji banyaklah kitab akidah. Hotel kita ni, mari badui orang kampung, pengembala unta, dia kata senang je nak tahu ada Allah, tak usah duk ngaji kitab falsafah pasal apalah, buat susah belaka tu. Nak kena ada Allah, dia kata kita tengok makhluk Allah Ta'ala. Li'annal ba'rata tadullu 'alal ba'ir. Ada tahi unta, ada lah ibu unta. Ada makhluk, ada pencipta. Mudah, simple bagi sipir bagi dia. Allahu Akbar. Jangan duk main tinggi-tinggi. Kita ni kadang-kadang main falsafah tinggi berdoa. Sampai mereka akhir sekali tak tahu duk iman. Pakai hanyut begitu. Allahu Akbar. Ni ada satu buku falsafah yang dikeluar oleh ada satu gerakan, kita tak nak namakanlah. Alhamdulillah telah sampai kepada pihak penguasa. Apa dia kata? Pengkaji baca buku tu, dia kata kita baca pun tak tahu dia tulis apa. Kita kata buku akidah siapa tak tahu apa. Jadi akhir kali tak tahu apa lagi kita. Kita maknanya akidah kita ni mudah ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma bagaimana kita hendak gelapkan sifat ini supaya tertanam dalam hati kita, yang akan menyebabkan kita tersangkut setiap kali ketika mahu melakukan kemungkaran. Nak buat benda tak baik, macam satu sentap, Allah tahu. Mu tak malu ke Tuhan? Allahu Akbar. Apabila kita terasa mahu melanggar peraturan Allah, kita seperti tidak boleh pergi melakukannya. Hati kita merasa Allah itu dekat dengan kita, terasa dia maha mendengar, maha melihat, dan maha mengetahui segala perkara yang kita buat. Diceritakan oleh Syekh Al-Fudail Ibn Iyad ataupun siapa golongan salaf, dia kata tok nenek kami ajar kepada kami 3 sifat Allah Ta'ala. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Muhabbah ni, muhayati ni, kamu akan jadi orang yang soleh, orang yang tak akan langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Dia kata betul. Kalau kita duduk bahas pagi, petang, siang, malam tu duduk cari belakang teori yang betul-betul lekat dalam hati, yang benar apa yang kita faham tentang Allah Azza wa Jalla. Dan apabila ada perasaan seperti itu, maka inilah yang disebut dengan nama darjat atau maqam ihsan yang tinggi. Kita ni kadang-kadang belajar kitab tasawuf, istilah tu istilah ni banyak dah istilah muraqabah ni istilah yang tinggi, iaitulah apabila kita sudah dapat darjat ihsan, maka kita rajin beribadah, takut buat maksiat. Tetapi kalau tidak lengkap 3 perkara ini, apa dia 3 perkara tadi? Iaitu iman yang tidak jelas,
Kemudian dari sudut amalannya pula, yang kedua, dari sudut amalannya pula, dia tidak lakukan sebagaimana disebut sebagai Islam. Itu ialah amalan yang zahir, yang duduk dalam kepercayaan dalam hati. Makanya tak buat, ngaku beriman tapi beramalnya tidak, apa jadi? Dan satu lagi, ketiadaan ihsan, sifat muraqabah yang dipanggil sebagai pengawal kepada segala perkara ini, yang duduknya di maqam ihsan. Jadi kita kena ada dua. Ada dua, iman dalam hati, Islam amalan yang zahir, ihsan itulah pergantungan hati. Allahu Akbar. Dengan ketiadaan ketiga-tiga ini, ia akan membawa seorang pada jurang kemaksiatan kepada Allah, walau berapa tinggi sekalipun ilmu dan kedudukan dia dimiliki. Sekarang ni orang mengaji tinggi-tinggi, tuan-tuan, mengaji tinggi. Saya tak sebut pengajian lain, pengajian Islam. Siapa mereka ada PhD dalam ini, orang ni PhD dalam bidang tafsir, dalam PhD dalam bidang tasawuf, dalam bidang hadis, dalam bidang macam-macam bidang. Tapi nak tengok dia pergi semaya jemaah pun tak jumpa cari. Itu benda yang basic tu, benda yang nampak simple. Bagaimana lagi dengan amalan-amalan yang lain, kita kata sangat berat. Maka kalau tak ada tiga ni, walaupun tinggi ilmu, tinggi kedudukan, besar pangkat dalam keagamaan, maka dia tak akan jadi orang yang hebat dalam beragama. Inilah pentingnya sikap muraqabah dalam kehidupan seorang muslim. Keimanan dan rasa malu. Apa kaitan di antara iman dengan rasa malu? Rasa malu kepada Allah adalah sebagai tanda keimanan yang tertinggi, bahkan merupakan darjah ihsan yang paling atas. Ini kita kena malu pada Allah. Kita sekarang ni duk malu ke orang ya. Malu aku nak pergi. Awak faham dah ustaz tak cakap adik? Tak faham. Apa tak tanya? Malu. Pepatah Melayu kata malu bertanya sesak jalan. Betul tak? Malu nak tanya, malu. Apa tu? Kalau tak faham pakai buat gitu. Allah. Kita kadang-kadang rasa tak menasabah. Tidak menasabah. Ni ada sekumpulan pergi umrah, dia panggil DIY. Ni ada mazhab baru pula umrah ni. Pasal jenis sendiri pokok dia. Tak apa tu, tak ada masalah. Tapi belajar lah. Dia duk WhatsApp kita. Ustaz, macam mana puak kami ni 4 kali dia buat umrah, tak tahlul sekali habuk, tak potong rambut lah, tak tahlul. Kata mungkin siapa travel mana, kita nak marah ke syarikat. Dia kata kita pergi sendiri ya, DIY murah. Kata murah, kalau buat ala gini apa jadi lah, kata belajar nanti. Dia kata dia ingat kau tahlul ni haji, sebab tak ada dalam belajar dalam buku haji. Buku haji ada tahlul awal, tahlul sani, tapi umrah ni tak sebut gitu, dia sebut bergunting. Jadi tahlul tak ada. Akak tak berhenti buat dia. Kata ada bini ke tu? Ada. Panjang pula lah cerita dia nya. Nak ceritanya malu bertanya. Dia tanya lepas dia buat dah. Banyak lagi lah barang pelik-pelik ni kalau tanya kak. Baiklah. Orang yang memiliki rasa malu tentu akan menjauhi segala sifat yang buruk dan tindak tanduk yang tidak elok. Mereka tidak akan suka mencela, tak akan mengadu domba, mengumpat, dan tidak akan terang-terangan melakukan tindakan maksiat dan keburukan. Tak berani nak buat, sebab dia tahu dia di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia nak buat kacau? Kerana itulah orang yang tidak mempunyai masa, tak mempunyai rasa malu itu seakan tidak memiliki iman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'. Sesungguhnya di antara ungkapan para nabi terdahulu yang masih diketahui ramai orang pada saat ini adalah, jika engkau tidak lagi memiliki rasa malu, maka buatlah sesuka hati kamu. Hadis ini riwayat Muslim. Karena itu anak kurang selesa dengan satu istilah yang dimain oleh budak-budak, malu apa bosku. Bila kita tegur budak, apa buat ini? Dia jawab, malu apa bosku. Kata penat, malu apa bosku. Jadi sifat malu tak ada. Boleh buat apa yang kita nak buat. Sekarang ni mana ada orang malu?
Dia buat salah bukannya nak minta maaf, nak tu tersengih-sengih pula. Boleh buat TikTok pula, buat kenyataan tu. Kita kata inilah masalah yang bermasalah bagi kita. Allahu akbar. Hadis ni dalam Bukhari. Nabi kata kalau tak malu buatlah apa mu nak. Sama ada kita malu kepada Allah, malu kepada Allah, malu atau malu pada makhluk. Dua-dua tu kena malu. Ni setengah orang ni tak malu pada makhluk, tak malu pada Allah Taala. Benar. Hadis dalam Bukhari hadis ni, hadis tadi menjelaskan bahawa jika seorang itu sudah tidak lagi memiliki rasa malu, maka dia akan menjadi berani untuk melakukan kemungkaran yang dia inginkan. Semuanya kerana hilangnya perasaan malu dalam diri kita yang menyebabkan kita tenggelam dengan dosa akibat perbuatan keji dan kemungkaran. Allahu akbar. Dalam hadis, innal haya wal iman qurina jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Rasa malu dan iman itu terikat menjadi satu. Kembar orang panggil. Malu dengan iman kembar siam. Jika yang satu hilang, maka yang lain juga turut hilang. Hilang hak ni tak ada waktu. Hilang malu, hilang iman. Allahu akbar. Tak ada iman, malu pun tak ada. Ini cukup bahaya kita. Hadis ini riwayat rawahul Hakim, di sanad dia sahih dalam Sahih Al-Jami'. Baginda Nabi SAW memberitahu bahawa orang yang tidak lagi memiliki rasa malu itu sudah tidak mempunyai faktor pencegah untuk melakukan keburukan. Jadi tak ada orang panggil, tak ada penjaga, tak ada pengawal. Dia tidak akan teragak-agak untuk melakukan yang haram dan sudah tidak takut dengan dosa. Lisannya juga tidak berat untuk mengucapkan kata-kata umpatan ataupun mengedit video ataupun buat poster. Zaman kita ni macam-macam perangai orang buat nak kena kepada orang semata-mata kerana apa? Kerana nak menjatuhkan kawan. Macam-macam. Jadi para jemaah sekalian, ini di antara keburukannya hilang sifat malu, ataupun yang besarnya hilang sifat muraqabatullah. Allah Ta'ala perhatikan kita. Bila tak ada benda tu dalam jiwa kita, maka sifat malu tadi hilang. Bila hilang sifat malu, apa yang ada lagi? Jawab dianya, tak ada lagi lah keimanan yang mantap. Kita duduk dalam suasana yang begitu berbahaya. Zaman ini di mana rasa malu sudah berkurangan dalam diri manusia, buktinya begitu banyak perkara-perkara yang memalukan dilakukan dengan terang-terangan. Bahkan keburukan dinilai sebagai sebuah kebaikan. Lebih teruk lagi, sebahagian dari masyarakat ada yang merasa bangga dengan perbuatan yang tercela dan hina. Dia boleh bagi tahu benda mungkar maksiat dia buat, bangga. Tak ada rasa bersalah, tak rasa berdosa. Letak di Facebook, main-main. Di antara benda yang kita rasa nampak simple lah bagi diri manusia hari ni, hilang sifat malu ni, masalah aurat. Sama ada wanita tu sendiri tayang gambar dia tak pakai aurat, tak tutup aurat, ataupun si suami, kita kata dayus kan, dia mau marah pula. Suami ambil gambar bini tak tutup aurat, ambil gambar anak tak, dia tulis post di Facebook, tulis tayang di mana-mana media sosial. Maknanya suami itu menggalakkan, bahkan menayang aurat isteri dan anak-anak. Kita kata di mana sifat malu? Ini sangat bahaya, karena siapa yang tidak memiliki rasa malu, dia telah kehilangan imannya. Bukan usulul iman. Usulul iman tak hilang selagi tidak kufur. Maknanya sebahagian daripada imannya luntur sebab tidak ada sifat malu. Kerana sesungguhnya orang yang beriman pasti memiliki rasa malu. Hilangnya rasa malu membuatkan seorang itu mudah berjanji dan mudah pula mengingkari. Allah, hari ni bab janji orang suka sangat janji. Bab tunai janji tak malu-malu pula tak tunai. Relax ya. Hilangnya rasa malu membuatkan seorang itu ringan untuk memfitnah dan menghina sesamanya, membuatkan seorang itu mudah melakukan kahwin cerai. Dia menikah hari ni, dia cerai esok. Nak kata apa? Dia panggil zawaqin, ambil rasa. Kata, ni ada bahasa jenis ambil rasa. Nah, dia menikah pergi sebelah sungai tu,
Kahwin-kahwin, lepas tu balik tak ada apa, beres lah. Gitu ya. Mempunyai hubungan sulit dan membuka auratnya, ini di antara contoh-contoh malu. Demikian halnya jika seorang dapat menjaga rasa malunya, maka dia akan memperolehi kebaikan yang melimpah dan pahala dari Allah yang berganda. Memiliki rasa malu membuatkan seorang itu melakukan kebaikan di saat dia berada di tengah orang ramai ataupun ketika bersendirian. Kita dah sebut dulu hadis Nabi SAW yang mengancam orang yang melakukan maksiat ketika diam-diam. Ingat hadis tu? Jadi bila dia orang ni, Nabi kata pahala dia buat haba'an mansura. Sebab orang sangka dia warak, tapi senyap-senyap di duduk rumah dia, duduk tengok cerita lucah, duduk tengok macam-macam benda yang tidak baik. Allah. Bahaya sekali. Jadi bila tak ada rasa malu, bila ada rasa malu, jadi kita akan rasa kemanisan iman. Tak kiralah kita ni waktu orang tengok ke waktu orang tak tengok, ia akan malu melakukan dosa walaupun tak seorang manusia pun melihatnya, kerana dia yakin bahawa Allah Maha mengetahui atas segala apa yang dilakukan. Jadi kita tahu, Tuhan tahu, jadi kita kena malulah kok mana pun. Cegah kemungkaran dengan rasa malu. Ini dia panggil ayat motivasi. Macam mana kita nak cegah kemungkaran supaya kita tak buat? Kita nak jauhkan diri daripada benda mungkar, benda maksiat. Lagu mana? Tengok. Bagaimana menjaga rasa malu pada diri kita? Hendaknya kita menanamkan sikap muraqabah dalam diri. Muraqabah bermaksud menanamkan kawalan diri, seolah-olah kita melihat Allah ketika kita melakukan kebaikan. Dan kalaupun tidak mampu begitu, kita seolah-olah berasa Allah mengawasi atas segala perbuatan yang kita lakukan. Biar kita rasa Tuhan tengok, aku ni tak boleh buat benda ni sebab Allah tahu, Allah tengok. Macam mana kita nak buat? Dengan sikap muraqabah ini, kita akan lebih berhati-hati ketika berkata-kata, berhati-hati dengan sikap, dan berhati-hati berbuat sesuatu, kerana kita selalu berasa ada pengawasan Allah. Dengan muraqabah ini juga seseorang akan merasa semakin dekat dengan Allah, kerana menjadikan dia sebagai satu-satunya penjaga dan pelindung. Jadi kita jadi Allah Ta'ala jaga kita, CCTV tak payah ada, polis SPRM tak payah mari. Ni bila tak ada orang ni, tak ada orang ni, muraqabah ni. Sebab itulah kita baca dalam berita, pegawai-pegawai yang duduk jaga akta pun, duduk jaga ni, dia juga terjebak. Kita kata wal'iyazubillah. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah. Bahasa orang sastra dikata harakkan pegar ke pagar. Dia khilaf pula ni, pegar ke pagar. Dia kata kalau pegar burung, kalau pagar makan padi. Nak kata apa? Maknanya tadi nak arak, duk arak siapa? Jadi kadang-kadang kita rasa malu. Contohnya bila ada orang-orang agama yang terjebak dengan benda-benda yang mungkar, dengan maksiat, nak jatuh hukum. Jadi Allah, peliklah. Itulah kita kata iman tak boleh tengok pada zahir, bukan tengok pada pakaian, tetapi ma waqara fil qalbi, apa yang terpasak dalam hati. Allahumma qawi imanana, ya Allah mantapkan iman kami, teguhkan pendirian kami, istiqah kami di atas sunnah, dan mati kami dengan husnul khatimah. Banyak doa tuan-tuan kita. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, saya ingin kongsikan beberapa motivasi. Bagaimana cara untuk kita cegah diri daripada melakukan kemungkaran dan dosa. Semuanya berkait dengan sifat malu. Si ada malu, ada iman, ada muraqabah, tinggalkan maksiat. Yang pertama, tanda tuan-tuan, dia ada beberapa motivasi, tapi saya akan ambil setakat yang kita sempat mengikut masa kita lah. Yang pertama, apabila kita mahu berbuat perkara yang melanggar di syariat, adakah kita pernah berasa malu pada diri kita sendiri atau tidak? Kita nak buat, kita rasa malu, malu aku ni.
Karena itu lebih-lebih lagi kita orang yang sudah berumur ni, umur banyak dah, tapi perangai macam budak-budak. Nah, umur banyak, perangai macam budak-budak. Orang tua buat maksiat. Nabi sebut dalam hadis, Allah Ta'ala tak beri lagi keuzuran kepada orang yang sudah berumur 60 kalau masih lagi buat maksiat. Cukuplah masa kubur duk panggil mari, nah, tiba-tiba kita masih lagi lara, masih lagi buat maksiat. Ajaib Allah. Jadi marilah kita, orang-orang yang sudah berumur ni, lebihkan kita tak diri kita di bawah muraqabatullah, di bawah pemerhatian Allah. Sebab kita dengan kubur semakin hampir, malaikat maut duduk mengira hari, menghitung masa. Kenapa kita nak lara lagi? Ya, maka kita kena ada. Sebabnya Allah SWT telah menjadikan pendengaran kita, mata kita, kulit kita sebagai jasus, sebagai pemerhati, pengintip yang Allah SWT telah pasangkan kepada kita. Allah SWT berkata, walaupun pada hari ini, yakni hari akhirat, mulutmu tidak bercakap, tetapi tanganmu berkata-kata, kakimu menjadi saksi kepada perkara kemungkaran yang kamu buat. Sebagaimana dalam ayat surah Yasin yang kita selalu baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada waktu itu kami tutup mulut mereka, memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan. Surah Yasin ayat 65. Dan ada lagi ayat lain, di antaranya surah An-Nur ayat 22, pada hari lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri tentang segala yang mereka lakukan. Manakala kita nak buat benda mungkar, jangan buat dengan anggota kita, sebab semua anggota kita ni akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Anggota kita menjadi saksi di depan Allah. Jadi kalau kita buat juga, bermakna kita cari pasal, mereka akan mengatakan aku buat. Nah, nak sembunyi apa lagi? Dari ayat-ayat di atas, satu lagi ayat tu untuk tanda surah Fussilat ayat 20, sama lebih kurang dia punya makna. Dari 3 ayat di atas, Allah SWT telah menegaskan bagaimana anggota-anggota manusia sendiri seperti lidah, tangan, kaki, mata, telinga dan kulit akan menjadi saksi di atas perbuatan tuannya sewaktu hidup di dunia. Ayat-ayat ini juga adalah sebagai pengajaran dan peringatan kepada manusia bahawa itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan ayat ini juga menunjukkan bahawa adilnya Allah, hakim di akhirat kelak, yang menjadikan anggota tu manusia sebagai saksi. Mana kita kalau ambil saksi orang lain mungkin bias, tapi anggota kita sendiri dia tak tipu, dia tak payah kegu dia akan bagi tahu yang benar apa yang kamu buat. Allahu Akbar. Anggota tubuh tidak akan khianat pada diri sendiri. Patutnya gitulah. Cuma sekali-sekala tergigit lidah, itu bukan nak khianat, itu aksiden nama dia. Kejujuran anggota tubuh hanya akan memberi keuntungan pada orang yang beramal soleh, kerana anggota yang terbabit akan bercakap benar atas kebaikan yang dilakukan. Jadi bila kita buat baik, anggota kita bagi tu, tangan ni sentiasa sebeh, tangan ni semua sedekah, kaki ni menapak ke masjid pagi petang siang malam, suka, mata ni menangis kerana takut Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-tuan, anggota kita jadi saksi kepada kita, sehingga kan di antara perkara sunat, di antara benda sunat, kita berpindah tempat solat sunat. Dah, pasal apa? Kita sembahyang sini perdu, sunat kita pergi sebenarnya. Kenapa? Sebab dia kata nak suruh tepat apa menjadi saksi kepada kita orang hidup solat. Masya Allah. Jadi daripada anggota kita, tepat-tepat kita juga menjadi saksi. Allahu Akbar. Sebaliknya, orang yang berbuat kemungkaran bukan sahaja tidak mendapat manfaat daripada anggota tubuhnya sendiri, bahkan kejujuran anggota tubuhnya itu akan membawa padah yang buruk, kerana ia akan berkata perkara yang benar berlaku. Dia tak tipu. Hak menipu ni mulut, Tuhan tutup mulut. Tidak timbul soal simpati atau khianat terhadap diri. Apapun yang nyata, anggota akan bercakap benar,
walaupun terpaksa membongkar keburukan dan tembelang diri sendiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita yang kata sporting, mana boleh sporting. Tuhan kata aku tutup mulut, kaki tangan bercakap. Tak timbul apa ni. Jadi adakah kita masih berasa mahu untuk berbuat kemungkaran? Kalau motivasi ni masuk dalam kepala, tak saya buat dah kemungkaran, nak buat apa lagi? Yang kedua, malu kepada makhluk lain. Tadi malu. Seandainya terbit dalam hati kita untuk berbuat dosa, maka kamu cuba rasa malu terhadap seluruh makhluk Allah yang lain. Malu ke lembu, malu ke pokok, malu ke kambing, di mana selain manusia dan jin, semua makhluk Allah SWT yang lain taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kita yang tak patuh. Kamu rasa adakah makhluk Allah yang lain hanya melihat saja bila kamu buat kemungkaran, maksiat? Orang buat maksiat buah pokok tengok saja kan. Kalaulah kambing dan lembu boleh menyumpah, melihat pasangan kapal berpelukan dan duduk berkepit di tepi jalan, di tepi pantai, tepi airport, mana lagi tempat berkepit, tepi padang, pasti kita boleh dengar kambing-kambing duduk menyumpah. Kelakar dia ni, dia bini dok, masalah. Itu masalah kita ini. Dia panggil dalam tajuk ni, tuan-tuan, ada satu kuliah yang saya sampaikan, dia panggil ubudiyatul kainat. Ubudiyatul kainat ni maknanya makhluk-makhluk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk ni mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah SWT sebenarnya mencipta segala hayawan dan makhluk yang lain untuk berzikir dan mengingati Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala sebut langit yang 7, bumi dan semua yang ada dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti mereka, sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam hadis ni, dalam ayat ini surah Isra 44, Allah kata semua makhluk ni bertasbih. Cuma kita tak faham bahasa dia. Kalau kita dengar burung cacah-cacah itu tasbih. Ni sehari dua ni hujan. Kadang-kadang kita dengar guruh bunyi dah. Itu tasbih malaikat. Itulah di antara ajaran yang kita baca bila dengar guru, kita kata subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Tasbih malaikat atau berdekum bunyi. Kita duk main tak tahu ke apa. Begitu juga tersebut dalam mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah mengetahui akan batu di Mekah yang memberi salam pada dia. Batu, Nabi lalu dia beri salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Dari Jabir bin Samurah, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksud, sesungguhnya aku mengetahui batu di Mekah memberi salam padaku sebelum aku diangkat menjadi Nabi. Sesungguhnya aku mengetahui sampai sekarang. Hadis dalam Muslim, mana Nabi kata aku tahu batu ni, batu sini beri salam pada aku. Artinya segala makhluk Allah bertasbih kepadanya, sama ada yang bernyawa dan juga yang tidak bernyawa, dan mereka ini mengingkari kemungkaran yang dibuat oleh anak Adam. Jadi adakah kita masih berasa mahu untuk berbuat kemungkaran, sedangkan semua makhluk Allah yang lain menjadi saksi perlakuan kita? Ada satu riwayat hadis, Nabi kita balik daripada peperangan sampai dekat dengan Madinah, angin pusing macam butim beliau, pusing tengah padang. Jadi orang tanya kenapa angin ni, maka dia beritahu bahawa angin itu happy, gembira sebab bapa munafik mati di Madinah. Tapi kena tu benda tu tak boleh nak cerita reka kita. Hanya Nabi melalui wahyu yang boleh mengetahuinya. Itu dipanggil ubudiyatul kainat. Semua makhluk akan kutuk orang buat maksiat tadi. Tapi apa boleh buat, kita tak dengar. Kalau kita dengar, senanglah pula. Betul tak? Buat salah, balik-balik nyokutuk di nyesalok di anyi ke, kucing mari duduk kekal tak, mana kita tahu kita kuat dosa gini. Ini masalah kita dosa ke pahala ni bagi tak nampak. Allah Ta'ala selamatkan umat ini. Kesalahan yang kita buat ditangguhkan hukumannya sehingga dia mati. Tangguh sehingga mati. Mati baru tahu. Nak mati baru tahu dah. Nampak dah di mana tempat hala tuju kita, ke syurga atau ke neraka, wal iyaz billah. Jadi para jemaah sekalian,
Itu dua, malu pada makhluk yang kedua. Yang ketiga, malu pada malaikat. Nak malu pada siapa lagi ni? Malaikat. Hendaklah kita malu kepada orang-orang yang soleh di kalangan kaum kita. Kalau tak malu ke orang lain pun malu ke anak-anak kita. Anak-anak kita ada pak imam, ada ustaz. Yang keenam, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling besar sekali, yang paling tinggi. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Sifat malu mencegah maksiat. Jadi sekarang ni para jemaah sekalian, kita letaklah rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Kata orang, malu nak buat maksiat itu tanda keimanan. Malu nak buat benda baik itu godaan syaitan. Ramai juga orang. Kenapa pergi masjid duduk ujung-ujung, tak duduk depan? Malu. Takut orang kata warak. Mainan syaitan belaka tu. Wanita kita ni kenapa tak tutup aurat molek-molek? Nak pakai stokeh pun malu, takut orang kata warak. Orang kata takut, Tuhan murka mu tak takut. Ini kita kata malu tak bertempat. Malu yang dipuji, iaitulah malu nak melakukan maksiat. Adapun malu nak buat benda baik, malu nak berubah jadi juruh, itu dia panggil talbisu iblis, belitan syaitan kepada kita. Jangan duk baca hadis malu minal iman. Malu nak buat maksiat minal iman, la. Malu nak buat apa ni? Malu nak buat maksiat minal iman. Malu nak buat maksiat minal iman. Malu nak buat ibadat, itu mainan syaitan. Betul balik dia punya. Malu nak buat ibadat, itu mainan syaitan. Malu nak buat maksiat, itu tanda iman. Kenapa tak pergi tempat maksiat tu? Takut ke polis? Tak. Takut jabat agama? Tak. Takut Allah. Tengok, dua cerita motivasi yang kita sebut di awal tadi. Bagaimana budak-budak ni takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lain takut SPRM, takut CCTV, takut orang kata, tapi jarang kita dengar aku takut Allah murka. Mudah-mudahan dengan kita dengar ni, kita tukar tiung bahasa kita. Kita kata, kenapa lorak nak pergi masjid? Aku takut Allah Ta'ala tak suka dengan aku. Kenapa tak buat benda mungkar? Takut Allah murka. Jadi kita letak ketakutan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kata di ahli motivasi, orang takut pada Allah, dia berlari kepadanya. Orang takut pada hayawan, takut pada makhluk, kita lari daripadanya. Baiklah, insya-Allah kita sambung yang ketiga, malu pada malaikat. Dalam siri akan datang, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.